lagi. So assalamualaikum semua. Terima kasih lah. Waalaikumsalam. Okay. Okay, terima kasih lah kerana join kelas PDPR kita hari ini. So kelas hari ini kita sambung kita akan sambung dengan soalan yang ke-9. Kertas model PT3 pra PT3 kita akan sambung dengan soalan nombor 9. Okey, so soalan 9 ni dia bercerita ataupun dia menanyakan soalan yang berkaitan dengan bunyi. So kalau kita tengok berkaitan dengan bunyi, gelombang bunyi. So tak silap saya awak belajar bab ni dalam bab 9 juga. Dalam bab 9 kalau tidak saya awak belajar pasal gelombang bunyi. So sebelum saya pergi detail, saya sentuh sikit dulu So gelombang bunyi ni, okey, bunyi-bunyi ni sebenarnya dia ada ciri-ciri dia sendiri okey, bunyi ini adalah sejenis tenaga. So kita panggil tenaga bunyi. So bagaimana bunyi dihasilkan? Bunyi ni dihasilkan oleh semua benda yang bergetar. Semua benda yang bergetar. Asal saja benda tu bergetar, okey, kemungkinan besar dia akan menghasilkan gelombang bunyi. So macam kat leher awak ni, kalau awak letak kat leher awak, kalau awak pegang leher awak ni, so kalau awak bercakap ataupun awak buat bunyi tu, awak akan rasa getaran dekat awak punya ni, kat leher awak ni. Okey, so bila dia bergetar tadi, dia akan ada gelombang. Dia akan ada gelombang. So gelombang tadi dihasilkan, so dia menghasilkan bunyi-bunyi yang tertentu. Jadi kita boleh bercakap, kita boleh mendengar, kita boleh dengar sesuatu bunyi itu. Okey, dengan apa? Dengan telinga. Telinga awak yang akan mengesan gelombang bunyi nanti. Okey, so itu satu. So bunyi ini adalah tenaga dan dihasilkan oleh benda yang bergetar. Tetapi bunyi dia tidak boleh bergerak dalam vacuum. Bunyi ni saya contoh lagi. Bunyi ni dia memerlukan medium. So medium dia apa? Yang tiga jenis tu. Okey, awak ada pepejal, awak ada cecair dan awak ada gas. Ini medium. So bunyi tidak boleh merambat dalam vacuum. Mana dalam vacuum dia tidak boleh bergerak. Dalam vacuum ni tidak boleh bergerak. Maksudnya vacuum ni dia tidak ada zarah-zarah pun. So katakan loceng ni berbunyi. Loceng ni berbunyi. So bila loceng ni berbunyi, bagaimana bunyi itu boleh bergerak sampai ke telinga awak? So kalau kata loceng itu bergetar, so bila loceng itu bergetar, sebenarnya getaran yang dihasilkan oleh loceng tadi, dia akan dipindahkan. Dia akan dipindahkan kepada zarah-zarah yang berdekatan dengan dia tu. So kalau bila zarah-zarah tu duduk dekat dengan dia, zarah tadi akan absorb tenaga tadi. Zarah tadi akan absorb tenaga tadi dan dia akan bergetar. Dia akan bergetar sama macam getaran yang dihasilkan oleh objek yang berbunyi tadi. Okey, so bila dia bergetar dan kalau contoh bila dia bergetar dan dia akan bersentuhan ataupun berlanggar dengan zarah di sebelah dia. So getaran tadi dipindahkan kepada kawan sebelah dia. So antara tiga ni, pepejal, cecair dengan gas ni, so pepejal ni dia punya orang kata apa, kelajuan pergerakan dia lebih. Maknanya antara kalau saya bandingkan tiga, pepejal, cecair dengan gas, so kelajuan pergerakan gelombang bunyi dalam pepejal paling laju. Kenapa dia paling laju? Kerana zarah-zarah pepejal duduk rapat. Zarah pepejal duduk rapat. So dia hanya bergetar pada kedudukan dia dan dia bersentuhan. So bila dia bersentuhan, maknanya proses pemindahan gelombang bunyi itu ataupun tenaga bunyi tadi lebih cepat. Yang kedua adalah cecair. Kenapa kedua cecair? Kerana jarak dia jauh sikit. Jarak zarah-zarah tadi dia jauh sikit. Jadi yang ini bergetar dulu, barulah dia bersentuhan dengan yang kedua pula, barulah dia berlanggar dengan yang zarah yang berdekatan dengan dia. So yang ini bergetar pula, berlanggar pula dengan yang lain. So dia pergerakan tu dia lambat sikit. Dan yang paling lambat sekali adalah gas.
Kenapa? Kerana gas zarah-zarah dia sangat-sangat jauh. Zarah-zarah dia sangat jauh. Rawak bergerak secara rawak. Jadi nak boleh berlanggar tu mungkin mengambil masa sikit. Itu 3 keadaan pepejal, cair dan gas. Mana pergerakan dalam pepejal lagi cepat. Okey, boleh. So yang lain tu nanti kita akan tengok. So ini yang saya katakan sebagai ciri-ciri bunyi. Ini yang saya sebut ke awak semua tadi, itu adalah ciri-ciri bunyi. Okey, soalan ni dia kata apa? Gelombang bunyi ialah sejenis gelombang membujur. Okey, gelombang bunyi hanya boleh merambat melalui medium. Ni dia ulang balik apa yang saya cakap tadi. So hanya boleh merambat melalui medium. Contoh dia pepejal, cecair dan gas. Itu 3 keadaan jirim. Okey, antara pepejal dan cecair, medium yang manakah bunyi boleh bergerak dengan lebih cepat? Ini saya dah jawab dah kat awak sebenarnya ni. Dia tanya awak 2 je, antara pepejal dengan cecair. Okey, yang mana bergerak lebih cepat? Ini saya dah jawab dah kat awak ni. Saya dah jawab dah kat awak. Okey, saya explain dulu. Okey, saya dah jawab dah kat awak. Okey, apa jawapan dia? Pepejal. So jawapan dia adalah pepejal. Tak payah panjang-panjang lah sebab ini satu markah saja So jawapan dia adalah pepejal. Jawapan dia adalah pepejal. So kenapa pepejal? Sebab saya dah cerita tadi, kerana kedudukan zarah-zarah dia adalah rapat dan bersentuhan antara satu sama lain. Jadi proses pemindahan gelombang bunyi ataupun getaran bunyi tadi lebih cepat. Okay, so awak dapat satu markah. Senangnya sebab ini saya dah jawab dah untuk awak ni. Okay, so kita pergi soalan yang kedua pula. Kita pergi soalan yang nombor 2. Okay, 9A2. Adakah bunyi boleh merambat melalui vacuum? Terangkan jawapan awak. So dekat sini awak tengok dia ada 2 soalan. Dia ada 2 soalan. So dia tanya awak yang pertama, adakah bunyi adakah bunyi boleh merambat melalui vacuum? So dia suruh awak terangkan. So awak ada 2 jawapan dekat situ. Pertama dia tanya awak, boleh tak bunyi bergerak melalui vacuum? Itu jawapan pertama awak. Okay, kemudian dia kata kalau tak boleh, kenapa? Kalau boleh, kenapa? Itu maksud terangkan jawapan anda tu. So jawapan dia adalah tidak boleh. Jawapan dia tidak. Mula-mula awak jawab tidak pun tak apa. Okay, awak jawab tidak saja pun tak apa. Okay, then dia tanya terangkan jawapan anda. Jawapan anda awak start dengan kerana. Okay, awak start dengan kerana. Maknanya kalau awak start dengan kerana tu saya tahu dah. Itu maksudnya awak nak menerangkan. Awak nak menerangkan jawapan yang kenapa awak jawab tidak tadi. Okay, kerana apa? Vacuum itu adalah satu keadaan. Adalah satu keadaan. Mana keadaan itu? So bagaimana boleh berlakunya vacuum itu? Kerana dia tidak mempunyai zarah-zarah. Okay, so medium tu apa? Medium ni dalam bahasa biasa ni, kalau kita katalah bahasa percakapan kita, medium ini adalah bahan pengantaraan. Okay, so sama juga dengan bunyi. Bunyi untuk dia bergerak daripada A hingga ke B, dia perlukan bahan pengantaraan dia di antara sini. Okay, bahan pengantaraan ini sebenarnya adalah apa? Sebenarnya adalah zarah-zarah. Sebenarnya adalah zarah-zarah. Dia perlukan zarah-zarah dalam untuk dia bergerak tadi. So yang mempunyai zarah-zarah ni hanya ada 3 keadaan je. Okay, hanya ada 3 keadaan je yang ada zarah-zarah ni. Yang pertama adalah pepejal. Okay, yang kedua cecair. Okay, dan yang ketiga adalah gas. Okay, jawapan tidak kerana vacuum tidak mempunyai zarah. Okay, untuk memindahkan gelombang bunyi. Itu jawapan dia. Okay, so 9B pula. Okay, 9B dia tanya, rajah menunjukkan satu aktiviti untuk mengkaji sifat-sifat bunyi. Okay, saya dah explain ke awak tadi, awal-awal tadi beberapa sifat-sifat bunyi. Okay, so yang ini saya akan sambung lagi. So dia kata rajah 9 menunjukkan satu aktiviti untuk mengkaji tentang sifat-sifat bunyi.
So apa yang awak nampak pada Rajah 9? Okey. Sifat apa yang nak kaji sebenarnya sekarang ni? So dia nak kaji apa? Nak kaji pantulan. Bunyi boleh dipantulkan. Okey, boleh dipantulkan dan dia boleh diserap. Ini sifat bunyi. Okey, maksudnya bagaimana dipantulkan? Dia dipantulkan apabila dia kena permukaan yang licin dan keras. So berlawan lah. Kalau dipantulkan tu licin dan keras, kalau diserap ni dia berlawan. Kasar dan lembut. Dia berlawanan. So pantulan tadi oleh kerana sifat bunyi boleh dipantulkan. Bunyi bergerak dalam bentuk gelombang. Bilal So jam ni dia berbunyi. Jam ni dia bunyi. Tik 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 dia bunyi. So bunyi tik 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 tadi dapat didengari oleh telinga ni. Okey, dapat didengari telinga ni. Walaupun keadaan kita kata telinga duduk di sebelah sini. Telinga ni, jam ni duduk sebelah sini dan telinga duduk sebelah sana. Okey, dipisahkan oleh papan penyerap bunyi. Boleh dipisahkan oleh satu papan di tengah-tengah ni. So dia nak buktikan yang bunyi ini boleh dipantulkan. So bila jam ni berbunyi, dia buat dalam terowong ni, dia buat dalam macam tiup mana lakat ni. Dia tak nak bunyi itu pergi ke merata-rata. Itu fungsi tiup mana lakat tu. Dia tak nak bunyi tadi pergi merata-rata. Dia nak containkan bunyi tadi supaya bergerak dalam terowong tadi, dalam tiup tadi. Supaya bunyi tadi tidak merata-rata. Jadi bila bunyi tu kalau dia bergerak bebas merata-rata, nanti dia akan bunyi lebih perlahan. Dia akan bunyi lebih perlahan. Jadi dia tak nak hilangkan tenaga bunyi tadi. So jadi bunyi tadi akan bergerak. So dia akan bergerak. Dia akan bergerak bila kena pada permukaan yang keras. Ni pantulan tadi. Bila kena pada permukaan yang keras, bila kena pada permukaan keras, dia akan dipantulkan. So dia akan dipantulkan, dan dimasuk dalam tiup manila yang kedua dan sampai ke telinga awak, dan awak akan dengar jelas bunyi tik 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 tu. Kenapa? Kerana bunyi tadi boleh dipantulkan. Contoh natural phenomena. Natural phenomena yang melibatkan bunyi boleh dipantulkan ini adalah apa? Gema. Bila awak berada dalam gua, ataupun awak berada dalam rumah yang kosong, ataupun awak berada di tempat gunung ganang. So bila awak bertempik saja, awak akan dengar suara awak datang balik, gema tadi. Itu masuk gema. So dia tanya awak, apakah sifat bunyi itu? Saya dah explain dah ke awak. Apakah sifat bunyi itu dan bagaimanakah bunyi itu dapat didengari? So apakah sifat bunyi itu? Sifat dia adalah bunyi. Bunyi boleh dipantulkan. So bagaimanakah bunyi itu dapat didengari? Awak boleh kata macam mana? Gelombang bunyi ni terhalang oleh permukaan oleh permukaan apa? Permukaan keras. Dan barulah awak jawab dipantulkan ke telinga. Itu jawapan dia. Boleh? Boleh. Permukaan keras tu mesti ada. Permukaan keras tu mesti ada. Kenapa mesti ada? Sebab bunyi hanya boleh dipantulkan apabila dia kena pada permukaan yang keras dan licin. C. Penggunaan lasir dalam rumah mempunyai kebaikan tersendiri. Wajarkan. Ni dia kata wajarkan penggunaan lasir dalam rumah untuk mengelakkan bunyi bising dengan memberi alasan yang munasabah. So dia dah tolong jawab ke awak ni. Dia dah tolong jawab ke awak satu markah tu. Maksudnya sebenarnya soalan ada 3 markah. Contohnya jadi dia dah jawab satu. Mana yang dia jawab tu? Penggunaan lasir dalam rumah mempunyai kebaikan. Dia dah bagi tahu dah ada kebaikan. Cuma dia nak suruh awak bagi tahu, wajarkan. Wajar ke? Betul ke? Apa ni kebaikan yang menggunakan lasir ni? Macam mana? Dia nak suruh awak bersetuju dengan kenyataan ini. Jadi dia nak suruh awak explain dengan ni. Biasanya dia akan tanya awak macam ni. Biasanya kalau soalan macam ni dia akan tanya.
Okey, bagaimanakah untuk mengurangkan bunyi bising dalam rumah? Wajarkan. Dia katanya gitu. Biasanya maknanya awak boleh bagi tahu kalau awak kata pakai perabot, awak boleh bagi perabot. So yang ni dia dah bagi tahu dah langsir. Dia tak bagi benda lain, dia bagi awak langsir terus. Jadi awak kena mengiyakan, awak kena bersetuju dengan kenyataan penggunaan langsir dalam rumah mempunyai kebaikan. Okey, so 2 markah. Okey, so bagaimana nak wajarkan dia? Bagaimana nak wajarkan dia? Nak wajarkan dia. Sebab balik pada ciri-ciri langsir tadi. Kita tengok ciri langsir. Okey, ni. Saya dah cerita dah kat awak ni, kat atas ni. Pemantul, pemantul dan penyerap yang baik. Okey, langsir ialah penyerap bunyi. Ini kata Rina. Langsir adalah penyerap bunyi. Ini kerana permukaannya kasar dan lembut yang menyerap bunyi bising. Okey, itu jawapan Lena. Mana-mana awak nak jawab pun boleh. Cumanya dalam bentuk ayat yang proper lah, kita kata ayat lebih sesuai ataupun lebih ni, kita cerita dulu ciri-ciri dia. Kenapa langsir itu sesuai? Awak jangan cerita pasal perabot sebab dia dah bagi tahu kat awak tu. Dia dah bagi tahu awak langsir. Jangan awak cerita pasal perabot. Okey, sebab dia dah bagi tahu awak langsir. So awak kena cerita pasal langsir. Okey, so ciri-ciri langsir yang pertama apa? Okey, langsir mempunyai permukaan yang kasar dan lembut. Okey, so bila kasar dan lembut ni, dia adalah penyerap bunyi yang baik. Nampak tak? So bila menyerap bunyi yang baik, jadi langsir tadi akan menyerap bunyi yang bising. So awak dapat 2 markah. Okey, sampai sini ada pertanyaan tak? Okey, boleh? So nombor 9D pula. Okey, baik. Terima kasih, baik. Okey, last soalan yang terakhir. Sekejapnya. Okey, jadual 9 menunjukkan keputusan bagi satu penyiasatan untuk mengkaji hubungan antara kenyaringan. Ini saya dah ajar lah. Cuma saya tak sebut je tadi. Okey, mengkaji antara kenyaringan dan amplitud. Okey, dengan menggunakan penjana audio, pembesar suara dan osiloskop. Okey, penjana audio ni bermaksud macam benda yang boleh mengeluarkan bunyi. Contoh macam radio. Lepas tu dia ada pembesar suara, amplifier ataupun dia membukuatkan bunyi tadi. Kata ada satu bunyi yang perlahan, dia kuatkan dengan menggunakan pembesar suara. Osiloskop ni apa? Osiloskop ni macam TV yang mana boleh menunjukkan monitor boleh menampakkan gelombang bunyi tadi. Okey, bentuk gelombang ni yang dipamerkan kepada osiloskop. So, sebelum saya nak cerita ke awak ni, awak kena faham dulu apa itu amplitude. Okey, apa itu amplitude? Apa itu kenyaringan? Apa itu kelangsingan? Ni dia tanya awak ni, mengkaji hubungan kenyaringan dan amplitude. Okey. So bila kita belajar gelombang bunyi ni, okey, ni soalan dia. So bila kita belajar gelombang bunyi ni, awak akan berjumpa dengan 2 benda. Awak akan berjumpa dengan 2 benda. Pertama, awak akan dengar kenyaringan. Okey, itu yang pertama. Awak akan jumpa dengan kenyaringan. Satu lagi, awak akan jumpa dengan kelangsingan. Benda yang berbeza, kenyaringan dan kelangsingan. Apa beza dua ni? Apa beza ni? Okey, kenyaringan ni kekuatan. Okey, maksudnya kuat suara awak tadi. Hai, itu slow. Hai, itu kuat. Itu kenyaringan. Maksudnya kekuatan suara awak tadi. Okey, boleh. Kelangsingan ni, contoh kelangsingan bunyi lembu. Pernah dengar bunyi lembu tak? Kita panggil bass. Kalau kelangsingan ni, dia bunyi bass. Bass ataupun pitch. Bass tu bunyi macam lembu bunyi. Boh, tu nampak. Dia bunyi boh. Dia bunyi slow, bukan slow. Dia bunyi rendah. Boh. Kalau tikus, dia bunyi tinggi. Kelangsingan dia tinggi. Kelangsingan dia tinggi. Ni kelangsingan tinggi. Tikus, dia bunyi berdecik. Gitu. Nampak tak? Dia bunyi sampai telinga awak tu perit. Dia bunyi gitu. Pernah. Bunyi tikus tu dia bunyi berdecik. Berdecik tu walaupun dia slow, tetapi dia punya tinggi. Pitch tu tinggi. Dia punya kelangsingan tu dia tinggi. Okay. Kenyaringan dia bergantung kepada amplitude. Ni kenyaringan ni dia bergantung kepada amplitude.
Ni dia bergantung kepada amplitude. Kelangsingan dia bergantung kepada frekuensi. Apa itu amplitude? Amplitude ni adalah, kalau saya lukis graf kalau saya lukis graf bunyi, amplitude ni dia ni puncak dia. Ni kalau saya ni macam tu. Kalau saya cakap perlahan dia akan turun macam tu. Ni. Amplitude tu apa? Amplitude tu adalah ni puncak ni, daripada atas ke bawah ni. Tu. Maknanya semakin tinggi dia punya puncak, semakin tinggi dia punya puncak ni, semakin tinggi puncak ini naik, semakin tinggi puncak itu naik, maka saya tulis gini, saya tulis macam ni. Amplitude tinggi, maka kenyaringan akan tinggi. Maknanya tinggi dia tu, tinggi puncak gelombang tadi. Kalau tinggi gelombang tu besar, maka bunyi juga akan kuat. Bunyi akan kuat. Itu amplitude. Frekuensi apa pula? Frekuensi ni apa pula? Frekuensi ni kita ukur dalam masa 1 saat. Contohnya, ini 1 saat, ini 1 saat, ini 1 saat. Berapa banyak gelombang, berapa banyak amplitude ada, berapa banyak gelombang yang ada dalam 1 saat. Dengar lembu tu berbunyi, boh gitu. So awak akan dengar dia punya frekuensi dia macam ni. Gelombang dia tu ada 1 je. Tapi kalau bunyi tikus tu berdesit, dia bunyi macam ni. Dalam masa 1 saat tu ada berapa kali gelombang tu dihasilkan. Maknanya kalau frekuensi tinggi, maka kelangsingan juga tinggi. Frekuensi tinggi, kelangsingan tinggi. Boleh? Macam mana? Bunyi kan? Itu kelangsingan tinggi. Itu kelangsingan tinggi. Kalau bunyi itu kelangsingan rendah. Kalau bunyi itu kenyaringan tinggi. Kalau bunyi itu kenyaringan rendah. Boleh? So nyatakan kenyaringan bunyi berdasarkan keputusan. Kemudian nyatakan hubungan antara kenyaringan dan amplitude. Nyatakan berdasarkan amplitude tadi. So saya dah cerita dah kat awak. Ni saya dah cerita kat awak dah ni. Maknanya semakin tinggi amplitude, semakin tinggi kenyaringan. So bila awak tengok gambar rajah ni, awak nampak tak? Yang kecil ni nampak tak? Kalau kata saya ambil pembaris lah, saya garis dekat tengah-tengah ni. Saya ambil gerah, saya buat gerah ni, saya garis kat tengah-tengah ni. So awak tengok, semakin besar kecil ni, nampak? Kecil ni dia punya amplitude nampak rendah je. Dia punya amplitude ni. Tengok yang sederhana tinggi sikit. Sederhana tu tinggi sikit. Tengok yang besar, lagi tinggi puncak dia. Nampak? Dari puncak dia lagi tinggi. So kat sini pun awak dah boleh nampak dah. Kat sini daripada gambar rajah ini pun awak boleh nampak dah. Maknanya semakin tinggi amplitude, semakin tinggi amplitude, semakin tinggi kenyaringan. Cuma sekarang ni kita nak buat dalam ayat saja. Kita nak buat dalam ayat. Macam mana kita nak buat dalam bentuk ayat? So kita boleh kata gelombang bunyi, gelombang bunyi dengan tenaga besar, atas tu besar, nampak besar, tenaga besar, tenaga yang besar mempunyai apa yang besar? Mempunyai amplitude. Mempunyai amplitude yang yang besar. Yang lebih besar. Sebab ini 3 markah ni. Itu satu. Betul So maknanya kalau awak kata kalau gelombang bunyi tu daya dia besar, tenaga dia besar, maka amplitude dia besar. Nampak tak? Tu. Ni gambar rajah ni dah ada dah. Gambar rajah ni dah ada dah. So lagi 3 markah tu. So amplitude yang lebih besar, awak sambung balik kat situ. Amplitude
yang lebih besar, okey, akan memberikan kenyaringan yang tinggi. Okey, so dia nyatakan relationship ataupun hubungan. So awak tambah last kali ni yang hipotesis awak lah selalu semakin tinggi amplitude, semakin tinggi kenyaringan. Tu. So itu jawapan yang ketiga. Okey, maknanya awak cerita dulu gelombang bunyi yang tenaga yang besar mempunyai amplitude yang besar. Ni awak kaitkan dia dulu kat sini. Lepas tu bila amplitude tu besar, maka kenyaringan akan besar. Okey. Lepas tu awak cerita, ni kaitkan dia kenyaringan tinggi, amplitude juga, semakin tinggi amplitude, semakin tinggi kenyaringan. So awak dapat 3 markah. Ini 1 markah, ini 1 markah dan ini 1 markah. Awak dapat 3 markah. Okey, cikgu saya tak nak jawab tinggi, saya nak jawab rendah. Kan? Kadang-kadang ada juga cikgu saya nak jawab yang rendah. Contohnya, gelombang bunyi dengan tenaga yang rendah mempunyai amplitude yang lebih rendah. Awak nak jawab lagu tu. Okey, yang tinggi-tinggi tadi awak tukar rendah. So awak tulis amplitude yang rendah akan memberikan kenyaringan yang lebih rendah. Okey, semakin rendah amplitude, semakin rendah kenyaringan bunyi. Boleh tak jawab gitu? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab dekat atas ni dia tidak tanya pun berdasarkan keputusan yang mana-mana. So kita ambil yang rendah, kita ambil yang obvious. Kita jangan ambil yang sederhana. Jangan ambil yang sederhana. Sebab sederhana ni kita tidak boleh nak menerangkan dengan lebih baik. Kita tak boleh nak terangkan dengan lebih baik. Kita ambil yang jelas, yang kecil dengan yang besar. So yang ini satu cara. Yang ini satu cara kalau awak jawab yang menggunakan besar. So kalau awak nak jawab guna yang kecil, awak tukar je lah. Yang ni awak tukar kepada kecil. Okey. Yang ni pun lebih kecil. Semua awak tukar kepada kecil. Okey. Okey. Boleh? So saya akan terima dua-dua. Saya akan terima. Tapi mesti berkait. Maknanya mesti betul lah. Tak bolehlah awak jawab gelombang bunyi yang mempunyai tenaga, gelombang bunyi dengan tenaga yang kecil mempunyai amplitude yang lebih besar. Salah. Kalau awak jawab itu kecil yang tu besar, salah. Pegang basic yang saya bagi ke awak ni. Okey, dua ni. Basic dua ni. Maksudnya kalau amplitude tinggi, kenyaringan tinggi. Kalau frekuensi tinggi, kelangsingan akan tinggi. Okey. Sampai sini ada soalan tak? Makanya ada 10 markah, awak dapat 10 markah semua. So senang kan? Tak ada dah nak kata apa. Okey, ada soalan tak? Okey, so macam biasa, saya doakan anda semua menjadi pelajar yang cemerlang, diberi iman yang kukuh, menjadi anak-anak yang soleh solehah semua. Okey, dan yang paling penting diberkatilah, diberkati dunia akhirat, dan dipermudahkan segala urusan dan diberi kejayaan dalam hidup awak seterusnya. Okey, so hingga kita jumpa lagi. Kalau mana yang dah siap isi tu, tolong isi apa yang dah siap isi tu boleh left lah. Yang mana belum tu sila isi dulu. Okey, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.